بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita duduk di mana dah? Muka 3 dah, bagi ke berapa? Pada tahun yang ketiga. Diharam minum arak tu. Pada muka yang ketiga, baris yang ke-16 nah dah. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan pada tahun yang ketiga, daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang ketiga berlaku pada tahun yang ketiga daripada hijrah. Gapo dia? Diharam minum arak. Diharamkan minum arak, yakni minum perkara mabuk, perkara yang memabukkan. Arak lah kita kata, dan segala benda yang memabuk. Tu ayat panggil dalam bahasa Arab panggil khamar. Khamar Allah Taala pahar di sini. Dulunya tak ada harai lagi. Duduk di Mekah tak harai lagi. Mari ke Madinah tahun pertama pun boleh duk minum lagi arak. Tahun yang kedua pun boleh minum lagi. Tahun yang ketiga tu berlaku haram. Tapi Masya Allah, masalah arak ni kalau kita mengaji dalam ilmu tashri' al-Islami, insya-Allah lah kita nak baca kitab Tarikh Tashri' tu, ada sebuah kitab. Tu masalah arak ni Allah Ta'ala ada step dia, ada pengkat dia. Masya Allah ni. Dia bukan paharai sekaligus. Dia 3 lapis. 3 kali turun ayat Quran. Mula-mula turun ayat Quran, mari royak dulu kata apa dia? Royak kata arak ni ada manfaat ada juga mudarat, tapi manfaat dia tu sikit, yang mudarat dia banyak. Royak gitu ya dulu. Allah kata mari rupa menggalak biar berhenti. Tu. Lepas tu mari dak dua tu royak pula kata amalan serta gidi, innamal khamru wal maisit wal ansab ajlam rijsum min lepas pada tu tak boleh lagi, boleh minum lagi, tapi teka semaya jangan. Ya ayyuhallazina amanu wala taqrabus salat wa antum sukara dah. Jangan kamu hampir semaya dalam keadaan kamu duk mabuk pening kaya tu, jangan masuk dekat semaya kena hilang molek dulu. Sayyidina Ali duk minum arak dulu. Sampai ke satu ketika semaya dia duk pening, dan hal semaya tu dibaca tu kata ke ayat qul huwallahu ahad Allah apa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Dia kata lagi a'budu ma ta'budun wala a'budu. Dia boleh itu. Jadi pening dah, peningnya tak tahu dah.
wala ana abidum wa ana abidum ma abattum. Dok jadi orang panggil tukar lebih kurang itulah bertukar ayat. Maka ayat Quran tu mari lapis ketiga lahir terus pakai katuk orang panggil tutup. Akhirnya Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum turhamun. Tu dia. Maka ayat Quran tu mari Allah Taala suruh buti dah. Buti. Maka tekah itulah diharamkan pada ayat tersebut, diharamkan minum arak. Sayyidina Umar dulu ya lelaka tu. Jalla belaka. Dia boleh. Habis itu diharam sebab Allah Taala tak paharai kaligus. Orang yang tagah dah ke. Ya benda ni ya lekat mai lama daripada masa jahiliyah lagi. Kalau pergi kerak langsung bak tu susah hati. Orang panggil ya payah juga. Payah juga nak bukti benda apa yang terlekat mai lama ni. Lalu tu ya koko. Slow. Ni kalau kita ngaji lebat tarikh tasyri' dia ya adalah kitab dia tu. InsyaAllah kita nak baca ada sebuah tu masa tu habis. Kata musannaf rahimahullah ta'ala diharamkan minum arak. Bila kau diharam tu takluk situ. Diharam pada bulan Syawal. Bulan Syawal yakni bulan Syawal daripada 3 Hijrah itu. Daripadanya lah bulan Syawal daripada 3 Hijrah. Hijrah yang ketiga. Ini kata setengah ulama tahun yang keempat ni. Tu dia. Sebelum pada turun ayat Quran tu. Pada ayat Quran ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat Quran tu ramai ke? Tu pada tahun yang ketiga daripada hijrah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka ayat Quran tu mari tapi kena tulis itu pada tahun ketiga, yakni kata qin dan kata setengah ulama tahun yang keempat dan kata qin tahun yang keempat. Ya kata gitu. Kata setengah ulama tahun yang keempat. Ada khilaf pula tahun yang keempat hijrah ke ketiga hijrah. Diharamkan arak saat itu. Lah ni pakai harai terus dah. Adapun kita kita pahala tu hak tu kita. Allah Ta'ala tutup mati dah jalan ni nak pergi situ. Tapi lah ni mudah pula dah. Lah ketung pun boleh jual banyak. Tu. Jadi mudah. Tu alamat kiamat saja tu. Habis itu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala dan padanya pada tahun ketiga dari hijrah. Dan berlaku padanya pada tahun yang ketiga daripada hijrah tu juga. Tahun tu diperanak Sayyiduna Hasan ibnu Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Beranak Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW. Hasan ni kakak, Husain ni adik. Tu dia beranak Sayyidina Hasan dulu. Bukan kemar dak setengah orang dak kata kemar lagi, bukan kemar Hasan Husain. Tu. Ni kadang setengah orang yang kemar ya tak nama anak dia Hasan Husain lalu. Hasan dan Husain. Adik kakak tapi bukan kemar. Sayyidina Hasan ni kakak. Beranak dulu tahun yang ke 3 Hijrah. Masya-Allah Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi kata Hasan dan Husain inilah Sayyidah Syababi Ahli Jannah, tok penghulu bagi pemuda ahli syurga esok. Dua ni dua orang ni lah pemimpin penghulu bagi apa dia ahli syurga. Tu Hasan dan Husain. Habis itu. Habis. Maka kata anak pada tahun yang tiga. Dan padanya pada tahun yang ketiga daripada hijrah Nabawiyah. Tahun yang ketiga tu juga berlaku apa? Perang Gunung Uhud. Dia kata perang Gunung Uhud. Perang pada bukit atau Gunung Uhud. Jabal Uhud. Jabal, bukit gunung lah. Kalau kita Melayu ni gunung ni
Bukit batu sungguh, bukit batu. Ya, pohon kayu tak ada mana, ada sepahang dua gitu ya. Pohon duri tu. Pohon duri tu ada lah. Tu di Bukit Uhud tu. Kita dah berjalan gitu, pohon kayu tak ada mana. Tu. Maka ada peperangan di Gunung Uhud, tapi bukan perang atas Bukit Uhud tu di bawah Ning, tapi di kawasan tu lah nama dia. Belakang tu. Hak Nabi SAW terjatuh lubang patah gigi tu, ya bukan di Bukit Uhud, ya di Jabal Rumat ni. Hak Nabi SAW hak Nabi kita pesan supaya sahabat tetap jangan beralih tempat tu di Jabal Rumat nama dia. Ada kat tu. Dia hadap di sana nak Bukit Uhud. Maka kata musannaf, pada masa itulah tahun yang ketiga ni, kena ingat molek perang Uhud. Ni perang Uhud. Perang Gunung Uhud. Dinamai akan dia. Jadi Uhud ni dia lepas pada perang Badar. Ya perang Badar tu Islam dapat kemenangan, orang kafir Mekah tu dapat kekalahan. Maka dia taruh sifat dendam lagi put Mekah yang nak mari ambil balas pula. Datang mari pada perang Uhud. Perang Uhud mari nak balas, nak kira, nak ambil kelik lah. Pada tahun tu Rasulullah SAW pun angkat tentera pergi bersama para sahabat situ. Sayyidina Hamzah mati dalam perang ni. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kubur dia ada dalam. Kubur dia dekat masjid. Perang Gunung Uhud. Sebab apa orang panggil Uhud? Kerana apa dinamakan Uhud? Dinamo iyo. Moleknya baca iyo gitu. Nak buat way dia nak ipai. Dinamo iyo gunung tu. Dinamo akan Uhud. Akan gunung Uhud, akan Uhud tu. Sebab apa orang panggil gunung tu Uhud? Uhud ni Ahad. Ahad ni satu. Ahad ni tunggal. Tu Ahad Uhud gitu. Sebab apa nama gitu? Ya munasabah dengan nama dia. Kerana ilak pada dinamo. Dinamo tu kerana sendirian. Kerana sendirinya tawahudihi. Kerana sendiri oleh gunung tu. Sendiri. Apa makna sendiri? Sendiri yakni terasing. Kata terasing dan tersuku bukit itu daripada bukit-bukit yang lain. Ya bukit dalam Madinah ni, keliling negeri Madinah, bukit saja. Bukit Uhud ni seolah kata asing suku mari dah ni. Bukit Uhud. Uhud ni hok kocok gung masa Sayyidina Umar, Rasulullah, Sayyidina Umar, Abu Bakar, 3 orang naik atas bukit tu. Rasa kata bukit Uhud dia berkocok. Bergerak. Tu sahabat yang sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Uhud ni satu bukit yang apa dia dalam hadis sebut Nabi kata Uhud ni bukit yang aku kasihkan dia dan dia kasihkan daku. Dia kasih akan daku dan aku kasihkan dia. Itulah dia tak ingat mata hadis tu. Adalah sebutnya hadis. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu ada dalam tu, ada atas tu. Sehingga Nabi kata bukit ni satu bukit daripada bukit syurga dan nanti esok ni. Sehingga kalau kamu lalukan di bukit tu, kalau kamu lalu di bukit tu berjumpalah pohon daun kayu, kami makanlah. Kamu ambil mari mamohlah daun kayu dari kawasan bukit tu. Ambil mamoh makan tapau, nak mudah-mudahan jadi ahli syurga. Kerana bukit tu bukit yang berkat, Maka kita baru cari masa nak atas bukit Uhud tu, cari kat mana daun-daun belah, cari rupuk sepuluh tak ada. Ada daun duri tu, mamoh gak ambil. Amah lah kau. Tak kira.
Okey. Tu. Akhirnya bawa klik juga jadi kering lebih. Bawa klik mari sikit. Atas Bukit Uhud. Nama dia. Kadang terasing, tersendiri, tersuku orang panggil. Tersuku, tersendiri. Tersendirinya berjauh daripada sekalian gunung di sana. Berjauh daripada sekalian gunung-gunung di sana. Apa di sana? Yakni di Madinah. Di Madinatul Munawwarah. Negeri Madinah kalau kita tengok peta dia keliling bukit. Bukit keliling. Tapi hak gunung Uhud ni mari suku sikit. Ya setara orang panggil Tanah Harai dah tu. Tanah Harai Madinah dah suk dah situ di Bukit Uhud. Tanah Harai Madinah mari suk situ dah. Tu. Habis itu maka berlakulah peperangan Uhud pada tahun yang ketiga daripada hijrah. Mati ramai juga. Mati ramai juga tu. Habis itu tengok orang mati syahid pada pada perang Uhud ni lah diletakkan sebagai pangkat yang ke apa? Badar dulu. Lepas tu orang hak mati di perang Uhud dan orang berperang dengan Rasulullah dalam perang Uhud. Orang tu ada kelebihan besar. Tu. Habis itu antara Uhud tu, di antara Uhud dan antara Madinah, kalau kita ukur perjalanan pula, di antara Uhud dan antara Madinah tu 3 mil. Ada 3 mil. 1 mil ni lebih kurang 3 kilo lebih 3 kilo dekat 4 kilo. 3 kilo setengah lah kita kata 1 mil tu. 3 kilo setengah. Berarti kalau 2 mil 6 kilo, 7 kilo, 10 kilo lebih lah antara negeri Madinah dengan Bukit Uhud tu. Kalau naik kereta lah ni tu ya lama lagi kerana dia pusing bawa jalan lagi ngongeng tu. Bawa kepada jadi lama. Masa dulu dia berjalan kaki terus lagi selalu. Tu. Adalah jalan Nabi kita duk pergi ziarah masjid-masjid orang Nabi lalu, nak pergi ke Uhud Nabi kelik, pergi kat jalan ni mari pergi tu jalan lain, kelik jalan lain, lepas tu jalan di tepi Nabi. Jalan hak Nabi kelik tu bila Nabi berhenti semaya di situ, akhirnya dia mau bina masjid tempat tu adalah kena jalan dari Madinah tu. Jalan keliling negeri Madinah tu bertemu sejarah saja. Sini Nabi mari, sini Nabi berhenti. Ada belakang. Masya-Allah. Angin negeri Madinah tu. Habis itu dikata padanya, dikatakan ni kata setengah ahli tarikh, kata setengah ahli sejarah, dikata ni ada setengah ahli sejarah kata kena padanya pada Bukit Uhud tu lah. Ada setengah ahli sejarah kata ada pada Bukit Uhud tu kubur Nabi Harun alaihi salam. Kubur Nabi Harun di situ. Kata kil, setengah ulama kata kubur Nabi Harun di situ. Tu sabit tu di khilaf banyak. Kita dok pergi jalan di Bukit Sinak tu di Mesir tu, kubur Nabi Harun pun ada kat di bukit dekat-dekat Sinak tu. Situ satu macam. Maka kata setengah duk sini. Tu macam-macam. Duk khilaf banyak masalah kubur Nabi selain daripada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je yang ittifaq ijma' kata duk di situ. Hak lain lah tu dia berlaku khilaf berlaku. Maka Nabi Harun ni kata setengah ulama duk tanah di Bukit Uhud tu kubur Nabi Harun. Siapa Harun? Kita duk dengar ayat Quran ngaji dah. Dalam ayat Quran surah tu apa nama Nazi'at. Saudara Nabi Allah Musa alaihi salam. Saudara abang bagi Nabi Allah Musa. Kakak Nabi Musa. As-salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alaihima. Apa yang salawat ada tabe'. As-salatu bermula rahmat Allah, wassalamu dan kesejahteraan daripada Allah, nazilatan minta turunlah kedua-dua tu ala nabiyyina di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihima dan di atas kedua-dua, atas Harun dan Nabi Musa. Nabi Musa dan Harun atau kepada alaina ala nabiyyina. Berdoa habis.
Habis itu. Tu situ kata setengah ulamanya. Habis. Dan padanya pada tahun ketiga juga daripada hijrah Nabawiyah. Pada tahun tu juga perang Hamra'ul Asad. Berlaku perang Hamra'ul Asad pada tahun tu. Dan Ghatfan ialah juga, dan Sariyah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf berlaku di situ juga pada tahun tu juga. Perang Hamra'ul Asad tu berlaku pada tahun yang ketiga. Hamra'ul Asad ni satu tempat tulis situ. Hamra'ul Asad ialah satu tempat yang jauh daripada Madinah, yang jauh daripada Madinah 20 kilo lebih kurang lah. 20 kilo lebih kurang, kilometer lebih kurang 20 kilo. Kalau sini ke Taning daripada Madinah, lebih kurang kita kata lain ke Taning. Ambil daripada Dala ni pergi ke Taning tu lebih kurang tu. Hamra'ul Asad berterletaknya dekat dengan Madinah. Ada perang di situ. Dan Ghatfan, perang Ghatfan. Ni perang ni hak turun ayat masalah ayat Syiddatul Khawf ni. Dah. Perang Ghatfan tu berlakunya perang. Dan Sariyah Ka'b bin Al-Ashraf. Sariyah Ka'b bin Al-Ashraf. Apa makna Sariyah Ka'b bin Al-Ashraf? Tulis itu betul, Sariyah Ka'b bin Al-Ashraf ni. Buat lagu ni. Tulis katakan, yakni perang untuk membunuh. Perang untuk membunuh akan Ka'b bin Al-Ashraf. Perang untuk membunuh akan Ka'b bin Al-Ashraf, seorang ketua Yahudi. Yang berlaku tu ada tu kita. Maka nak perang dengan orang ni, nak bunuh orang ni, berlakulah peperangan bersama dengan kabilah tu. Tu. Maka di situlah dikatakan perang berlaku. Hak ni berarti Sariyah ni kena ke orang. Perang yang dibangsa nama asal kepada orang yang punca bagi perangnya, Ka'b bin Al-Ashraf, ketua Yahudi. Pada tahun tu belaka, tahun yang ketiga semua. Dan pada tahun yang keempat daripada hijrah tu. Dan pada tahun yang keempat daripada hijrah An-Nabawiyah alaihi salatu wassalam, maka pada tahun yang keempat perang Bani Nadir. Berlaku perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Dan Zatul Riqa. Tak silap. Zatul Riqa ni dah. Zatul Riqa ni dak perang Syiddatul Khawf ni perang Zatul Riqa ni. Hak turun ayat Syiddatul Khawf. Ghatfan ni tak silap. Ayat tayammum tu hak mana? Ayat tayammum tu Zatul Riqa. Zatul Riqa ni ayat tayammumnya. Duk khilaf pula masalah Syiddatul Khawf tu. Syiddatul Khawf sendiri hak duk ngaji tu perang Ghatfan dah. Tengok lagi. Dan pada tahun yang keempat daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Bani Nadir tu siapa? Tulis itu pada Bani Nadir. Bani Nadir ialah satu kabilah Yahudi. Bani Nadir ialah satu kabilah Yahudi yang duduk dalam negeri Madinah. Dan berbuat janji dengan Nabi untuk berdamai. Tidak berbalah. Akhirnya
mereka khianat janji dan ada rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu je sorak buat dia. Buat lagu nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kacau. Mula-mula berjanji berdamai tak sekacau gi mari. Mu nak beragama Yahudi pun lagi tak mesti mu kena masuk Islam. Kita duduk dengan cara berdamai. Tapi hok kacau mula-mulanya Yahudi. Kalau kita tilik kepada sejarah, kita tak akan boleh berdamai dengan Yahud. Puak ni akan mulang khianat janji. Tengok bawah ni di plastik. Dia kata nak uti tak saya berdiri. Dia mula-mula pula. Tu. Maka sejarah tu ia membuktikan perangai Pak Edemon ni, Yahudi ni, ia tak boleh damai. Hati mereka sentiasa duduk dalam khianat semua. Maka akhir Nabi halau tu baik. Puak ni Nabi hemat tu baik pada orang di Madinah belaka. Tak boleh duduk saribuk. Sampai ke hari ni. Dia halaukan Bani Nadir ni. Yang daripada kota Madinah keluar. Hidup pula. Yahudi ni tak boleh tetap di negeri Madinah. Tu pula ni pun dia ada berancangan lagi untuk nak ambil kelik Madinah. Yahudi dia wasa kata tempat puak dia juga. Asalnya situ. Habis itu tapi Allah Ta'ala tetap jaga tanah suci Madinah tu. Dan pada tahun tu perang Bani Nadir dan Zaturiqa. Perang Zaturiqa ada berlaku peperangan Zaturiqa. Zaturiqa ni tulis situ. Ialah perang antara orang Islam di Madinah dan kaum Bani Muharib. Kaum Bani Muharib, mim ha alif ra ba, Muharib dan Bani Sa'labah. Dan Bani Sa'labah. Pada satu kawasan jauh daripada Madinah 100 km. Jauh daripada Madinah 100 kilometer. 1 kilo ni jauh juga. Kalau sini enggak, kalau dalam enggak ditabah di mana 1 kilo di nak kuing tabah tu 1 kilo dah. Kalau sini nak hadap ke nak gunung nak sampai ke Hatyai lebih kurang tu. Tu lebih kurang tu. Maka jauh jugalah. Boleh kuasa semaya lah Zaturiqa ni. Berlaku perang Zaturiqa. Dan sembahyang khauf ni dalam perang ni berlakunya. Moga tepuh di antara orang Islam dengan orang kafir ni jadi sehingga membawa kepada syiddatul khauf, bersangat takut. Maka Jibril waktu wahyu mari berkaitan dengan semaya Zaturiqa. Tu fa in wa in khiftum farijalan aw rukbana, ayat tu kan. Kalau mu takut pak tu jalan pun boleh atau atas kenderaan pun boleh, semayalah dalam kelakuan mana pun. Kalau keadaan itu. Dan sembahyang khauf, jadi sembahyang dalam waktu takut perang. Kejap lagu tu. Sembahyang dalam waktu takut perang, orang panggil sembahyang khauf. Tu. Dan sembahyang khauf, jadi dan diperintahkan sembahyang khauf, sembahyang dalam waktu takut perang, atau dikatakan syiddatul khauf, masa tu. Dan padanya pada tahun yang keempat daripada hijrah diperanak Sayyiduna Husain, diperanak, alhamdulillah, diperanak akan Sayyidina Husain ibnu Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, adik bagi Sayyidina Hasan. Tekas tahu Hasan dulu, lepas tu Husain turut mari. Tu dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibtan Nabi. Tu dia. Dah itu kan. Dalam Akhiratul Awam tu lagu mana? Apa?
Fatimah, wa ba'luha Ali wa banahu masibtani fadluhum jali. Anak bagi Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ialah as-sibtan, dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Cucu Nabi ni saya lagi ni. Nabi saya, sehingga Nabi kata rena hadis yang sahih, Nabi sebut Husainu minni wa ana min Husain. Husain daripada aku dan aku daripada Husain. Allahu akbar. Saya ke cucu hak ni. Supaya Nabi kita nampak dah, supaya seakan-akan wallahu alam, boleh Allah Taala tengok dah kata Husain cucu dia akan dibunuh, dikerak tekak, dibuat nyanyi sikit-sikit, sehingga Nabi tu seolah kata waktu baik lapar tu, Husainu minni, Husain daripada ku dah, dia anak cucuku ni, dia daging darahku tu, anak Fatimah tu, wa ana min Husain, dan aku daripada Husain. Maknanya aku ni hati tulur dengan Husain. Siapa menyakiti Husain menyakiti aku dah. Tu maksud tu ahli sunnah wal jamaah pegang. Adapun Syiah yang ambil hadis tu juga tu. Tengok Nabi pada Husain. Tu. Syiah pun jadi bila dengar hadis tu, Syiah pun jadi sebab lalu. Tepuk dada lalu. Ahli sunnah wal jamaah kita gagu tu. Supaya Nabi kita ni nampak dak orang nak buat seolah kata mung jangan buat menyanyi menyakiti cucuku lah. Cucuku tu ku saya. Tapi dalam hal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kecek tu pun Sayyidina Husain tu mati di Karbala, dibunuh di Karbala di Iraq tu. Akhirnya pada satu hari tu dibunuh, kerak tekak pula lah. Yazid bin Muawiyah perintah dia pada masa tu. Allahu akbar. Maka sabit tu saya nak push ayat dia murih sangat. Akhirnya kepala Sayyidina Hasan tu dibawa lari oleh Siti Sayyidah Zainab, kakak dia, bawa lari ke Mesir, kata setengahnya. Di kubur di Masjid Husain tu tertanamnya kepala Sayyidina Husain dah. Di Masjid Husain tu. Tu dianya. Maka kata dia rahimahullahu taala, pada masa tu lah anak Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Tu. Habis Hasan Husain dua orang. Masya-Allah. Nabi ni saya sehingga dia dah Nabi duduk semaya, Nabi sujud, Sayyidina Husain mari duduk mai. Sayyidina Hasan Husain mari duduk mai atas belakang Nabi. Duduk naik Nabi, naik atas belakang Nabi. Nabi tak angkat daripada sujud. Sehingga Sayyidina Hasan turun dulu. Sehingga Sayyidina Husain turun pada belakang Nabi dulu. Saya ke cucu ni? Saya. Duduk sujud lagu tu sehingga dua orang ni turun je. Lama sikitlah sujud. Kalau bangun kita ni dari mari duduk mai atas belakang kita beng legah ke bodeng lalu dah. Tu cucu kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada Sayyidina Husain, Hasan Husain ni. Masya-Allah dah. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih, dan padanya tekas tahunlah dengan Sayyidina Hasan dah. Dan padanya pada tahun yang keempat daripada hijrah an-nabawiyah ala sahiha afdhalus salati wa taslim, maka di atas padanya juga turun ayat tayammum, ayat yang disuruh orang yang beriman bertayammum. Tu ayat tayammum, ayat yang disuruh orang beriman bertayammum bila tidak dapat ayat untuk berwuduk. Bila tak ada ayat untuk berwuduk, maka Allah Ta'ala suruh tayammum. Ayat tu turun, fatayammamu sa'idan tayyiban. Tu fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jika kamu tidak mendapati air, maka tayammum olehmu akan tanah yang suci. Tayammum. Maka tu ayat fatayammamu tu pada tahun yang keempat daripada hijrah. Teka tu Nabi duduk musafir, bukan duduk rumah, bukan duduk lain Madinah. Teka tu musafir, perjalanan kembali daripada peperangan. Tu sehingga ayat ni dinamakan ayat safari. Kalau kita mengaji usulun tafsir ke, wasafari ka ayatit tayammumi, dalam mata Fadhul Khabib. Ingat tak ngapa ada mata tu.
Makiyuhu ma qabla hijratin nazal fal madani ma ba'daha wa intasan fal madani awalatal qur'ani ma akhirataihi wa kadzal hajjut taba ma'idatun ma matalat anfalu bara'atun. Ngapa dah? Ngapa tiklah? Salah satu daripadanya wasafari ka ayatit tayammumi. Ini maksud ayat safari itu, ayat yang turun ketika Nabi bermusafir kelik daripada peperangan. Maka tu ayat fatayammamu tu ni satu rahmat Allah Taala kepada umat ni. Tengok bukan teka tentu dengan ayat saja dak. Maka susahlah bagi setengah keadaannya. Tu. Habis itu dan padanya pada tahun yang keempat daripada hijrah nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wa taslim. Maka padanya juga apa dia direjam dengan batu akan dua orang Yahudi. Direjam, dilontar, dipegang, dilontar dengan batu, dengan anak batu, bukan batu besar-besar tu, anak batu lah. Sekadar cekak. Dilontarkan dengan batu akan dua orang Yahudi. Kok mana dua Yahudi ni? Zina, jadi yang berzina keduanya, kedua Yahudi itu. Sifat pada orang Yahudi. Yang berzina oleh keduanya. Orang Yahudi dua orang berzina. Kok mana pula? Jadi orang Yahudi ni bila berzina, mereka Islam kok mana pergi bersakut dengan demo. Tu. Kalau Nasrani berzina, kita kerja kat dah hak kena. Dak masalahnya dia pergi menuntut ke Nabi untuk menghukum. Tulis itu dulu pada masalah zina oleh keduanya tu. Lama kita pergi faham dengan cara zahir pula. Tu kata orang Yahudi kita boleh rejam juga. Jadi tulis itu. Yakni ini berlaku itu. Ini berlaku pada tahun pada bulan Zulqa'dah. Ini berlaku pada bulan Zulqa'dah. Berlaku pada bulan Zulqa'dah. Tahun 4 Hijrah tu lah dah. Tetap kalau datang kaum Yahudi, minta Nabi menghukumkan kedua orang Yahudi yang berzina. Kedua orang Yahudi yang berzina. Jadi orang Yahudi sendiri, puak dia tu berlaku berzina. Nampak tu dah? Bila berlaku zina tu akhir tak nak kena, kita pergi ke Muhammad, wiyak keputusan kita. Ya suk-suk mari Nabi juga pada hasta tu. Teru-teru pun dia tak ada, orang panggil tak ada jalan ni dah, sumak jalan kelik ke situ juga. Sebab itulah masalah Yahudi. Bila dia berhajat dia mari cari, tapi dia teru sungguh. Maka dia mari menghukumkan. Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin, kesian belah semua. Tak kira ada lah. Lalu tu bila mereka mari minta keputusan, Nabi pun hukum dengan rejam. Maka bila demo mari minta hukum, maka kita hukum dengan rejam. Padahal kalau kita kira dengan hukum Islam sungguh, hukum Islam ni tak capai kepada orang kafir dak. Faham tak dah? Orang kafir zimmi dalam negeri mana bila berlaku zina dia tu, dia tak berlaku hukum had ke atas mereka ya. Dia berlaku hukum hadnya ke atas orang Islam. Tapi ni masalahnya mereka datang untuk minta Nabi menghukumkan. Maka Nabi pun dia menghukumkan dengan berzina. Pada tahun itulah berlaku rejamnya orang Yahudi yang berzina keduanya tu. Dan pada tahun yang keempat daripada hijrah nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wa taslim, padanya juga diqasar sembahyang. Diqasar, diperintahkan pendek sembahyang. Bukan diperintah je, memangnya dibenarkan, dirukhsah, diperintah dah lah kalau kira, diringankan kepada umat ini dengan qasar sembahyang, dengan merengkat sembahyang yang bangsa pak. Sembahyang yang bangsa pak
4 rakaat tu lah. Boleh kita ringkas. Yang bahasa rubai tu, yang bahasa rubai. Zuhur, asar, isya, kita boleh qasar. Ngorek boleh qasar ke tak? Tak boleh qasar, tapi ada satu kaum dhaif lagi lah. Dhaif kata qasar juga ngorek buat dua. Ada kaum dhaif sangat. Dalam mazhab kita Syafi'i tu ada sebut. Tu. Adapun subuh tak ada berlaku qasar. Subuh ni tak berlaku qasar dak. Nak waksa juga keri. Mayasa kuno gitu. Tak ada. Tak ada. Tu dia. Turut nafsu je berat berlaku, tapi syarak ni hak berat, syarak tolong peringat. Adapun hak ringan dah tak kena peringat lagi lah, moga ringan dah. Dua ni tak ringan lagi, ringan dah. Maka tak kena meringat dah. Hak ringan-ringannya hak asa berat tu, hak pak tu. Tu. Habis itu. Maka kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih, kata dia rahimahullah, padanya tur ayat padanya dikosat sembahyang. Ingat ni kita ngaji-ngaji pun ada lupa pula. Terkurang lah dah. Ni wasa nak tulis ni. Kita buat di paper weh. Buat di paper besar, patepek di bala ke tepek depan tu ke. Tahun pertama gapo tak berlaku, tahun kedua tak apa berlaku. Sikit-sikit tengok semua tu. Dia ingat tak pada. Kalau tengok lagi kitab ni kadang dia pening. Moga dia susung tak ada teratur gini dak lah. Tu tapi kalau kita boleh buat comel benar, buat dia di whiteboard besar tu, buat dia di tanda atau tapet kawasan tak apa, di paper besar sikit, lalu tepi kawasan gambar-gambar tengok dah. Molek tak? Molek tu dia. Pada tengok ni kata. Tengok ni. Habis. Kata musannaf rahimahullah, padanya dikosat sembahyang dalam musafir. Dia kai. Dikosat tu dalam yakni pada ketika musafir, pada waktu perjalanan jauh. Musafir di sini yakni perjalanan jauh, makna dia jauh ni sekurang-kurangnya 2 marhalah lah. Kita kata 2 marhalah, perjalanan sehari semalam, ataupun kita kata 100 km. Kita toklah atas standard tinggi tu 100 km. Maka dikatakan musafir jauh dah tu. Bukan sekadar kita ni. Kalau kita ni musafir juga. Gimana nak safir ke? Gimana kita ni? Panggil safir juga, tapi safarun qasid. Hak tu bukan safarun tawin dak. Bukan safarun tawin. Habis itu, maka musafir ketika tu diperintah. Masya-Allah. Dan pada tahun yang kelima daripada hijrah nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wa taslim, pada tahun yang kelima perang Banin Mustalaq, berlaku perang Banin Mustalaq. Ini berlaku pada bulan Sya'ban. Waktu itu ini berlaku pada bulan Sya'ban. Banin Mustalaq, ada perang Banin Mustalaq. Dan perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq ni gapo? Parit, gali parit. Khandaq, perang Khandaq. Pada hak ni bulan Syawal. Bulan Syawal. Bani Mustalaq ni bulan Sya'ban, belum puasa. Perang Khandaq ni lepas puasa. Bulan Syawal, perang Khandaq. Rasulullah perintahkan sahabat supaya galikan parit keliling negeri Madinah. Bukan keliling sangat nak kawasan lalu. Ya kerana Madinah dia likung oleh bukit dah. Madinah tu bukan kata gali parit keliling negeri Madinah. Gali pada tempat yang tidak dilikung oleh bukit dah. Dia ada sikit jalan masuk dia. Maka gali parit. Adapun kawasan hak dilikung oleh bukit tu tak kenalah, hak tu mudah dah. Tu perang Khandaq ni. Tu. Patut silap di hujung negeri Madinah ni, lek jalan pintu masuk negeri Madinah, hak tu buka.
Lepas tu di hujung Madinah ni ada jalan buka sikit. Hak tu puak Yahudi tu ada situ. Puak tu pun kira siap dah berpakat janji dia kata nak bercara sini, nak bertahan negeri Madinah, nak tolong pakat dengan Nabi. Akhirnya puak ni hidup pakat pula dengan puak Mekah ni. Dia tolong puak Mekah tu untuk nak perang dengan Nabi pula dah. Oh, akhirnya Rasulullah pun pergi. Ingat ni kisah. Pergi hamak demo ni pula. Masya Allah. Parik. Khandak ni parik. Maka cara ni lah di show oleh Salman Al-Farisi tu. Sahabat Nabi radhiyallahu an. Kerana pada Madinah tu orang Arab ni tak biasa cara perang lagu ni. Perang kena duk gali parik. Orang Arab ni perang naik kuda, naik unta, wak pedai tu baik mari tiket, guna anak panah gitu ya cara Arabnya. Cara pakai gajah Arab tak biasa belaka tu. Kalau negeri Sia dah ada dah jom perang dengan gajah. Maka Arab ni tak biasa dengan gajah. Arab tak biasa dengan gajah. Ya orang Farisi, Persia, Iran tu ya gajah tu, India. Hak tu perang dengan gajah. Lepas tu cara gali parik hak ni pun tak biasa oleh orang Arab, tak biasa sangat lagi. Lalu tu Nabi pun minta soraklah kepada sahabat, kita nak buat lagu mana ni Kita nak puak dia masuk Madinah, pak kita perang dalam negeri kan, kita tubik ginati di luar. Setengah sahabat kata, ya Rasulullah, kita duduk sini, dia mau mari tersekat. Kita tahan sini. Setengah kata, ya Rasulullah, kalau kita tahan sini nyanyi puak anak-anak, puak bini-bini, puak anak-anak isteri, puak budak kecil orang tua tu, jadi turut sakit, turut letih pergi sekali dengan kita pula. Kita tubik di luar. Kita tubik nanti di luar negeri tu. Kita pergi di luar. Maka Salman Farisi tu so pendapat kata, Rasulullah, amma ada satu teknik cara dia. Pada masa amma duduk di Farisi tu, apa saya tengok cara perang. Kita gali parit. Sekadar mana? Koda kuda lalu tak lepas. Dah tak? Kuda nak lakah, nak lompat lakah tak boleh. Pak kuda Arab ni dia takut, dia tak biasa tengok lubang gitu. Dia temu lubang, dia tak wani dah. Tu dia. Oh, Nabi pun setuju. Rasulullah pun setuju pendapat. Akhirnya diperintah sahabat. Masa tu musim sejuk. Madinah ni bila sejuk sampai tulang tu. Sejuk masuk sampai tulang. Allahu Akbar. Musim sejuk. Nabi perintah sahabat. Apa depa sore tak ingat saya pergi ziarah di tempat Masjid Khandaq tu. Kawasan yang digali tu. Tu. Adalah sejarah dia. Diperintah sahabat wapa depa sore. Semua kena gali. Dalam tu, bukan main, dalam luah. Sore-sore tu pemik dah. Luah dalam. Sore-sore. Sahabat ni pakat gali. Nabi sedih pun gali tak? Sekali dengan sahabat. Kadang-kadang duk gali-gali pergi pak temu batu. Batu halal tak apa lagi, cokeh boleh. Temu batu hak besar tu, Allah tak rok gi panggil Nabi. Ya Rasulullah, batu. Nabi mari ambil cakul katak batu pecah pom. Mukjizat berlaku. Pak tok gitu ya, batu pecah. Temu batu besar panggil Nabi. Temu batu besar panggil Nabi. Halah tak apa cokeh boleh. Hak besar panggil Nabi. Ya Rasulullah. Musim pun sejuk. Khadak ni Allah ujian dan juga mujahadah hatinya mereka. Allah Akbar. Tengok dah kalau kita perhati sejarah-sejarah tu, padai wasahbuhu khairul quruni fastami'. Sahabat Nabi ni sebaik-baik korun dah. Khairul quruni qarni. Padai dengan hidup mereka tu. Kita tak boleh ini. Tik kuku pun tak boleh. Mujahadah mereka, kesusahan hidup mereka dengan Nabi. Tahik kuku pun kita nak banding tak boleh. Allahu Akbar. Macam-macam duka suka. Allah cukup. Gali keliling bos luah. Dalam luah. Jak panjang. Luah dalam panjang. Allah. Akhirnya tak wani juga puak musyrikin Mekah, Abu Sufyan ke apa mari pun duduk luar, tak boleh masuk juga. Tak masuk juga.
Nabi dia perang Khandaq. Akhirnya Allah Ta'ala hantar ribut kuat mari. Lari. Tak ada nak perang dah Khandaq pun. Tak bertepuh ni. Datang ribut kuat mari. Puak ni pun kejut dengan ribut. Lari kelik. Puak musyrikin Mekah Abu Sufyan. Tu lari je. Tak berlaku dak peperangan pada tahun tu. Rasulullah berdoa di atas bukit ke apa. Di situlah di masjid tu orang panggil Masjid Al-Fath. Tu pada masjid tu Nabi berdoa pada hari Selasa, Rabu, apa kan? Hari Senin, Selasa, Rabu Allah mustajab doa pada hari Rabu berlakunya. Maknanya musyrikin lari lah. Musyrikin lari daripada perangnya tu. Tak ada berlaku dak. Masya Allah. Lek malam-malam Nabi suruh, "Hei, siapa ratik ramai-ramai nak pergi tengok puak tu ustaz? Pergi tengok keadaan orang di luar tu lagu mana? Puak tu duk tunggu puak musyrikin duk luar tu." Tak ada piu nak pergi. Nabi paling kecil dengan sahabat. "Hei sahabat semua, siapa ratik ramai-ramai nak sanggup pergi tengok solat tak jadi mata gelap sore. Pergi tengok keadaan puak tu di luar lagu mana." Lepas tu klik mari rengan Nabi. Senyap sahabat. Letih katik, penat katik. Senyap sahabat. Tak wis senyap guna sejuk. Nak tu baik gitu, tak ada pian nak baik. Maka Nabi kata, siapa yang keluar untuk nak nak tengok, untuk nak pergi tengok kali ni, Nabi buat gapo dalam hadis sebut Nabi buat jamin syurga gapo tahu. Allah tak nak arah Rasulullah. Nabi kata, maka baginya sekian-sekian. Maka lalu tu Huzaifah bangun. Huzaifah bil Al-Yaman bangun mari. Ya Rasulullah, amah sedih tak apa. Amah pergi. Dah sejak tu pergi. Rasulullah, tak apa, amah nak pergi. Amah nak pergi. Hei dah sejak sungguh rasa nak gerak pun tak seh. Nak guek sikit pun tak seh. Sejuk. Dia sejuk tu nak oyak weh. Allah, akhirnya Huzaifah, maka Nabi ambil tangan tepuk di dada Huzaifah. Huzaifah kata, lepas pada Rasulullah ambil tangan serta di dadaku, aku rasa dalam bilik air panas, dia kata. Aku duk rasa duk mani air panas, duk gi dalam udara sejuk pun rasa panas, suai-suai sedap, tak kena selimut. Gi Allahumma salli ala. Maka Huzaifah tu kita tengok, dia klik mari rangan, ya Rasulullah. Tu puak tu kata gini kecek gini. Allahu Akbar. Kita kena kaji sejarah para sahabat yang al-kalamul labdu saja, dalam hatu pun kena kutip kaji sejarah juga ni. Sejarah perkembangan Islam di masa dulu kita kena kaji. Ni lalu kitab ni salah satu daripadanya. Maka kata musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi perang Khandaq. Perang Khandaq atau satu nama lagi apa panggil perang apa? Allahumma salli ala sayyidina. Perang apa? Tak ingat dah weh. Ada satu nama lagi ni. Khandaq pun orang panggil. Apa lagi satu nama? Pia ingat tak? Nah, nama apa? Nang. Benang nama apa? Benang. Dah kelas 10 nama ni. Kelas 10 tak? Kelas 10 belakang ni. Perang apa satu lagi? Nama dia perang Khandaq pun orang panggil. Perang apa lagi? Nama dia belakang tu. Dia ingat. Lagi cari tengok. Dan perang Bani Quraizah. Salah juga Bani Quraizah. Ni kau Yahudi ni, Quraizah ni. Quraizah ni Bani puak Yahudi juga ni. Bani Quraizah. Jadi puak Yahudi juga. Ni kabilah Yahudi. Perang Bani Quraizah. Ni puak ni Nabi likung 25 hari. Duk likung saja. Likung tak sip boleh tubik. Tak sip putus makan ni. Jadi ngaku sedih. Akhirnya jang. Akik tangan, akik dero. Jom mengaku kalah dalam keadaan tu. Tak berlaku peperangan berat juga. Puak ni menakut. Yahudi hakikat yang nakut sebenarnya. Maka akhirnya 25 hari
dilikung oleh para Nabi dan para sahabat dalam kabilah Bani Quraizah tu, akhirnya mengaku kalah mereka. Tapi namalah juga perang Bani Quraizah. Dan perang Khaybar, ni ialah juga Khaybar ni satu kampung Yahudi menentang Islam belaka ni, Khaybar. Dan perang Khaybar, ni bulan Muharram, berlaku pada bulan Muharram pada tahun yang kelima Hijrah Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wa taslim. Maka dan perang Khaybar pada bulan Muharram. Khaybar ni ialah satu kampung Yahudi dalam Madinah juga. Perang Khaybar, Quraizah, Bani Nadir, ialah belaka tu. Bani Nadir, orang panggil Bani Nadir, Bani Quraizah, puak Khaybar. Jadi Khaybar ni ialah ni orang Yahudi belaka. Tu. Perang apa? Saat ni perang Khandaq. Ada sebut dalam Quran tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah dalam Quran tu. Apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hijrul, Nahlul, Isra, Al-Kahfu, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab. Perang Ahzab orang panggil. Perang Ahzab. Kenapa boleh panggil perang Ahzab? Kerana ia jamak pada Hizbun. Hizbun ni puak-puak. Ya puak musyrikin Mekah ni, dia bukan mari puak musyrikin, dia hipung puak dia. Dia lalu temu kabilah mana, dia ajak mari perang dengan Nabi belaka. Jadi hipun lah, hipun puak nate-nate. Tu puak Yahudi, puak musyrikin Mekah ni. Jelah dah tu hak kita duk baca hari raya tu. Sadaqa wa'da wa nasara 'abada wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allah seorang, Allah satu je yang mengkalahkan segala tentera-tentera kafir yang menentang Islam pada masa tu. Al-Ahzab ni ialah Al-Ahzab ni maknanya jawab pada Hizbun. Hizbun ni kepada kumpulan-kumpulan. Ialah ada Al-Ahzab, satu lagi Khandaq pun dia, Al-Ahzab pun dia. Al-Ahzab pun dia. Nama tak nak cari dah lah. Al-Ahzab nama dia. Tulis taruh dia lah Al-Ahzab. Lama lupa pula. Dia tanya anak murid pula. Tu. Duk baca-baca, gapo lagi pasal ngaji ya. Tu Al-Ahzab. Nama dia dah. Tu. Ialah dah tu, waktu berat besar agak perang tu. Seolah kata mujahadah. Kalau kira perang ni tak ada besar ni sebab tumpah darah dia tak berlaku. Tak berlaku mana sekar tu. Dia tak banyak supaya perang Badar, perang Uhud. Dia tak banyak. Tapi dalam keadaan tu mujahadah tu, kesusahan, kesungguhan tu tinggi. Sehingga Allahu Akbar. Boleh kira kata satu perang yang besar jugalah dalam Islam yang mencontohi. Nabi pun semangat. Kalau kita tengok dalam sejarah Allah, semangat Rasulullah. Semangat. Allahu sallam. Tu apa dia? Jabir bin Abdullah pergi ajak Nabi, jemput Nabi pergi makan hidai tu. Dia jemput sidai, ya Rasulullah minta sidai ya dah. Nabi ajak belaka sahabat ada buat kerja tu. Kita pergi mau Jabir belaka lagi. Tu dia. Jabir kejut. Jabir bin Abdullah terkejut. Rasulullah ajak belaka sahabat-sahabat makan. Ya Rasul, ya betul-betul ya Rasulullah. Amma ni sebenarnya mengaku sungguh hati. Amma ni buat sikit ya makan ni. Sepuyuk ya Rasulullah. Lepas tu gimadah Nabi tu jemput Nabi sekadar satu ide ya. Amma tak tahu tu Nabi ni orang mari banyak tak cukup Rasulullah. Maka Rasulullah suruh Jabir bawa mari makan ni tu. Akhirnya Nabi berdoa. Berlaku mukjizat Rasulullah. Makan ni sepuyuk tu boleh makan. Semua sahabat ada makan tu boleh habis.
Tu pun bini dia kata tak ada surut-surut lagi, kuah. Cebok duk banyak tular. Cebok tubik banyak tular, cebok tubik tak ada kurang dak li. Makan daripada puyuk. Tu ketika tu teka perang azab. Masya-Allah nah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kata dia rahimahullahu taala, maka kata dia perang Khaibar, dan padanya pada tahun yang kelima daripada hijrah nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wa taslim, maka padanya juga turun ayatul hijab. Turun ayatul hijab. Ayat hijab. Apa ayatul hijab? Yani ayat yang dinyatakan hukum wajib menutup hijab. Yani ayat yang dinyatakan hukum wajib menutup hijab dan aurah. Wajib menutup hijab dan aurah bagi perempuan. Bagi perempuan, iaitu Suratul Ahzab ayat 59. Suratul Ahzab ayat 59. Tu ayat tu turun ayatul hijab. Dulu dia tak wajib lagi bertutup aurat tu. Tak ada wajib berhijab. Tengok kita tengok ayat dulu. Tengok ayat dulu. Suratul Ahzab. Ayat berapa? Ayat 59. Allahumma salli ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Taala kata, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Tu. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahim. Tak silap saya ni masalah isteri Nabi ni dah. Kita ingat dalam kitab mana? Masalah usul tafsir, kitab Faidul Khabir duk ngaji ah. Faidul Khabir ayatul hijab ni masalah isteri Nabi. Tak silap saya nama gapo isteri Nabi seorang tu iaitu baik daripada luar. Maka ya ayatul hijab ni Sayyidina Umar juga ni, seolah kata Sayyidina Umar ni kecek juga. Masalah hijab, maka Allah Taala turun ayat mari semakar dengan fikiran Umar. Semakar dengan fikiran Sayyidina Umar ayatul hijab. Hafsah ke gapo Saud tak ingat ada Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tu balik malam untuk qada hajat. Maka orang kata ibni Nabi. Maka Sayyidina Umar tak setujulah tu balik lai rupa tu malaikat kena bertudung hijab ya habis. Tu kena berlabuh pakaian. Tak ingat lah tu. Tapi ayat ni lah ayatul hijab nama dia. Maka diturun pada tahun yang kelima daripada hijrah nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam. Dan pada tahun yang ke-6 daripada hijrah, tahun yang ke-6 daripada hijrah, tengok Nabi dah ni 10 tahun ya dari Madinah. 10 tahun ya. Dan pada tahun yang ke-6 daripada hijrah, perang Hudaibiyah. Berlaku perang Hudaibiyah. Peperangan Hudaibiyah. Itu pun bukan jadi perang apa sangat lagi. Perang Hudaibiyah. Mana Hudaibiyah? Dekat Mekah. Kawasan yang dekat dengan Mekah. Dan kalau kita pergi niat-niat ihram tak boleh lagi lah. Di Hudaibiyah ni pun satu kawasan yang kita niat juga ihram umrah. Lah daripada Tanaim dekat suk dah. Hudaibiyah pergi. Hudaibiyah pergi, gila ke dah tempat miqat dia tu, miqat Hudaibiyah.
Jauh sikit. Tapi duduk situ pun nampak lagi je besar hak negeri Mekah tu, je tinggi tu. Duduk Hudaibiyah pun nampak lagi je hak demo je besar lah ni. Je tinggi. Nampak lagi je tu. Duduk Hudaibiyah pun. Je Mekah ni dia tak ada pohon kayu hutan ke apa, dia bukit saja. Ya jauh pun dia nampak. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, berlakunya perang Hudaibiyah dekat Makkah. Dekat Makkah, yakni antara, nak kata dekat Makkah, yakni antaranya dan antara Makkah 50 kilo. Antaranya dan antara Makkah 50 kilometer. Lebih kurang itulah, 50 kilometer. Kalau sini jauh kok dah. 50 kilo ni kalau sini mana Sini kalau sini nautik 30 doye boleh tak? Doye tu dia di menjelih hak baru ni. Lebih kurang tu. Tak siapa lagi. Okey. Tu pun nampak Mekah dah. Jauh. Jauh tahu tu, tapi dengan sebab dia tak ada pohon kayu, tak ada apa. Dia nampak pada pasir aja, lepas tu dia nampak. Kes saya tengok jalan belum siapa tak tahulah. Kita nampak Mekah tu masa kita baru nak hadap dekat nak siapa. Bukan teka duduk di Hudaibiyah, Masjid Hudaibiyah tu sangat lagi. Teka duduk di Masjid Hudaibiyah tu dia tak nak tengok, tak perhati dah je tu. Duk gaduh dengan masjid tu kitanya. Di Hudaibiyah, di Mekah dekat tu. Ni kalau mazhab kita Syafi'i tak silap, seafdal miqat ni, kalau seafdal miqat bukan Hudaibiyah, seafdal miqat ni di bukan Tanaim. Mana sagi kita pergi? Allah, dekat dengan telaga Ja'ronah tu. Tu Abdul Miqatnya. Tanaim ni duduk 2-3 dah. Hudaibiyah ni yang masuk daripada Miqat juga. Kawasan tanah haram juga dah di sana lagi. Maka lalu tu dia kata perang Hudaibiyah dekat dengan Mekah. Sekah tu. Dan adalah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersekali dengan Nabi itu 1,000 orang. Ini lebih kurang lah 1,000 orang. 1,000 orang sahabat. Tu masa tu ya Nabi datang ke Mekah untuk nak buat umrah tu mula-mulanya. Dia datang daripada Madinah mari untuk buat umrah. Kerana Rasulullah mimpi, Nabi mimpi kata dia bertawaf di keliling Baitullah. Maka lama dah tinggal Mekah gi 4-5 tahun dah ni, wasa ingat ke Mekah, ingat kepada Baitullah. Maka satu kali Rasulullah bermimpi kata dia tu bertawaf kepada di keliling Baitullah. Maka Nabi pun arah-arah kepada para sahabat, "Hei, kita pergi Mekah, pergi buat umrah." Buat umrah. Tu baik mari 1,000 orang. Siapa? Mari nak buat umrah, bukan mari nak perang. Mari umrah, niat ihram mari siap dah nu di Zulhulaifah di Madinah tu lagi. Ni ihram mari dah. Mari siapa kepada di situ tu orang musyrikin Mekah bunyi kata Muhammad nak mari, kejut. Berapa orang? Beribu. Oh, kejut. Mari buat apa? Dia kata nak mari umrah. Umrah ke tak? Takut mari perang. Perang gapo tak ada buat mari pedai gapo dia ada sekadar 2 je. Tak harap. Takut lah. Mau mari duk itu. Tak leh masuk. Hatta orang pergi mari sekat. Tak membenarkan Muhammad masuk ke Mekah. Tu dia. Duduk di Hudaibiyah tu. Maka Rasulullah pun hantar Sayyidina Usman lagi. Mula kita nak hantar dia pergi buat kecek ceraca sikit dengan puak-puak musyrikin. Sayyidina Umar kata, "Hei, we aku tak apa, ya Rasulullah. We aku tak apa." Tak boleh. Mung tak boleh. Mungkasa lama mana gigi kecek sepatah tak asal linga. Panas, mudah panas. Tak boleh. Gini hantar Usman je lembut sikit. Dia pandang kecek, dia lembut sikit. Lepas tu lagi pula Usman ni dia saudara dengan Abu Sufyan. Dia wari-wari belaka. Dia wari, dia ramah.
Tu Puak Umayyah, Puak mana tu, waris-waris saja. Puak Umayyah, Puak Abu Sufyan tu, waris-waris Usman. Hatta Usman pergi, hatta Sayyidina Usman masuk. Sayyidina Usman duduk dalam Mekah tu, orang Mekah tu tak wi kelik. Tak wi tubik mari, tahan. Bukan kata apa dah, bukan kata bunuh gapo sekali. Tahan, tak sewi tubik kelik mari temu Nabi Muhammad ni. Maka banyak hari Sayyidina Usman tinggal gitu, siap buat sahabat bimbang. Gana Usman tak klik lagi ni. Gana Usman tak klik lagi ni. Matilah boh. Tu dia. Terima berita angin pula kata dia mau bunuh Usman berat roh. Berita angin masuk. Berita angin masuk. Sahabat pun gagal dah. Siap kita kena perang. Perang. Umar kata kita perang lah. 1000 ke 1000 kok ya. Kan? Masuk di perang. Tak Allah ya tu. Tu. Maka ada beberapa sahabat setuju untuk berperang dan ada beberapa sahabat setuju untuk berdamai, buat janji masa tu. Masa tu. Akhirnya Nabi pun setuju untuk buat perdamaian, buat janji. Buat janji. Abang kata tak nampak ano. Sayyidina Umar tak nampak ano, tapi sing juga nampak. Sing dalam hal tak ada jadi orang panggil duk tak lagi tu. Tangan duk tak lagi tu, duk getar tu. Tapi Rasulullah keputusan lagu tu dah, maka terima Nabi. Hudaibiyah ni satu benda yang kita kena kaji juga, sejarah Hudaibiyah. Ada banyak hikmat di dalam peperangan Hudaibiyah ni. Kalau kita kaji, kita akan jumpa banyak perkara rahsia yang ada terselit dalam tu. Tu. Akhirnya kelik juga ke Madinah. Tak ada Mekah, tak ada pakai situ, pakai tahallunnya. Situ uta kambing hari pakai sembelih situ lah kau. Bayar dam situ, pakai tahallun situ lah kau. Moga duk ihram dah tapi tak lewat umrah lagi, maka kena bayar dam. Maknanya kerana kita tahallun dalam keadaan kita tak kerja haji lagi. Tak kita tahallun dalam keadaan kita ni tak ada kerja umrah lagi, maka sembelih situ lah kau. Sembelih makin ni kelik ke Madinah dalam keadaan itu. Tu berlaku sulhu Hudaibiyah ketika itulah. Perang Hudaibiyah dekat Mekah. Dan adalah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 orang. Maka berdamai sulh. Dia kata maka berdamai sulh. Sulhu tu berdamai dah lah. Maka berdamai sulh, orang panggil sulhu Hudaibiyah tu. Berdamai pada Hudaibiyah tu. Tu berdamai pada Hudaibiyah tu, berdamai dengan orang musyrikin. Orang musyrikin Makkah. Berdamai di sulhu Hudaibiyah. Kalau kita tilik kepada syarat oleh berdamai dia, Islam siap priap banyak dalam perjanjian tu. Siap priap. Tengok pada zahir Islam kita ni seolah kata syarat tu nyemenelek lek orang kafir. Lagu mana? Muhammad tak dibenarkan datang ke Madinah. Dan juga jangan kaca, jangan mari karu musyrikin, jangan mari duk karu orang Mekah, dan jangan kaca segala puak-puak yang berbaik dengan orang Mekah. Allah, macam-macam syarat Allah. Tapi Rasulullah buat perjanjian, masya-Allah. Dalam itu sebab apa? Sebab apa Nabi send juga adalah hikmat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berdamai sulhu, yakni antara Nabi dan musyrikin Makkah itulah berdamai tu, yakni antara Nabi dan musyrikin Makkah. Buat gitu. Dikatakan sulhu Hudaibiyah. Sulhu, perdamaian antara Nabi dengan musyrikin. Syarat ni, syarat ada apa? Satunya Nabi kena balik ke Madinah tahun tu. Yang keduanya tu apa? Kena berhenti perang 10 tahun. Jangan kacau lagi mari. Tu sehingga daripada tu. Kalau orang musyrikin lari ke Madinah, Nabi kena hantar klik mari. Kalau orang Madinah lari masuk dalam Mekah, kita tak kena hantar klik dah. Tu yo. Kalau orang musyrikin lari pergi, Muhammad kena hantar mari. Kalau orang Madinah lari mari, kita tak hantar klik dah.
Tengok tu. Jadi lebih biar, lebih demo. Tapi Nabi terima syarat-syarat tu. Tu Masya Allah. Tapi puak ni juga mula-mula khenaknya perjanjian Hudaibiyah ni. Tak lama li. Tahun yang kelima, tahun yang kena. Tahun yang kena tu salah dah. Salah dah. Maka musyrikin tu mula-mula mengkhianatkan janji Hudaibiyah. Maka Rasulullah pun tak ada dia dah. Berlakulah. Nabi pun angkat tentera mari. Ketika tu nak berlaku dah, membuka air Mekah. Nak buka lah. Tak boleh duduk lagu ning ni. Duduk main nak lagu ni. Tu lepas lagi ya ada puak tu yang salah janji. Betul mana tak tahu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada tahun yang ke berapa? Allah. Mana ada salah janji tu ada tu. Tu pada tahun yang ke 8. Tahun yang ke-8. 5, 6, 7, 8. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih yang salah janji dah. Puak musyrikin. Salah janji adalah depan lagi tu. Tu mula-mula bersalah janji Hudaibiyah tu lah. Bersalah damaian tu lah. Membawa jadi sebab Nabi tu angkat tentera mai untuk membuka Mekah dah. Sebab belaka tu. Akhirnya terdapat buka negeri Mekah pada tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8. Tu depan lagi tu insya-Allah siapa ni masa pun dah masa pun ralik cerita ni pasal dia sejarah. Dan kembali dia kata tiada berperang dak, berdamai, tiada berperang, tiada berlaku perang dak tu antara musyrikin tu, tak ada perang li. Akhirnya saya nak Usman klik bagi. Usman rema lepas klik bagi. Teka tu bai'ah tu, akad tangan belaka tu, akad bai'ah dengan Nabi tu. Yadullahi fawqa aidihim tu berlaku ayat tu. Yadu mari tu. Tu ayat tu. Ayat yadullahi fawqa aidihim. Tu. Alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah lah. Ayat Quran tu kan. Yadullahi fawqa aidihim. Allah Quran. Nabi pun sungguh, sahabat pun sungguh. Kita mati sama Nabi. Mati sama mati. Hidup sama hidup. Kena bela Islam, kena bela Uthman. Biar nak tu. Bakal akad tangan. Ni tok tangan belaka tu tok. Sore. Akhirnya Nabi tok hak dia yang kedua. Nabi kata, hak ni hak Uthman. Jadi Nabi itu dua lah. Dia dah mula-mula. Hak ni hak Uthman, Nabi kata ni hak Uthman. Gati Datuk ni dari Madinah ni. Tak ada clear lagi. Hak ni hak Uthman. Tu. Allahu akbar ya Rabb. Maka akhirnya tak berlaku peperangan kembali. Dan kembali semua Nabi dan sahabat kepada Madinah. Klik ke Madinah. Moga syarat yang ada dah kena klik selalu. Syarat daripada sulh Hudaibiyah tu kena klik selalu. Tiada masuk ke Mekah, tiada dapat masuk negeri Mekah untuk berumrah. Untuk kerja umrah tu dak. Tak dapat masuk Mekah dak. Niat mari azan nak berumrah, tapi tak dapat kerja umrah juga. Ihram siap dah di Zulhulaifah tu, di Madinah, di Bir Ali tu. Di Madinah tu ihram dah. Sejauh-jauh dah tu miqat tu. Untuk kita ihram di Bir Ali ataupun Zulhulaifah tu. Jauh. Maka niat siap dah, mari akhirnya tak dapat melakukan umrah juga. Awak kena kena tahallul dan bertahallul ihram umrah pada Hudaibiyah tu. Pakai tahallul di situ, di tempat Hudaibiyah tu. Bertahallul umrah pada Hudaibiyah tu. Nyo dah merajak molek. Tu. Dan pada Hudaibiyah tu bay'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab katik, Melayu katik. Datuk ni enggak Allah. Dan pada Hudaibiyah tu juga bay'u berbai'ah mereka itu sahabat. Berbai'ah, berangkat taat setia oleh mereka itu para sahabat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat 1000 orang lebih kurang tu pakat bai'ah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakat angkat bai'ah. Bai'ah ni apa?
Sumpah untuk bertaat setia Nabi. Bersumpah untuk nak taat ke Nabi. Sama mati. Mati sama matilah. Tu maknanya sahabat semua. Ni pun bai'atul ridwan ni pakak lebih juga ni. Bai'atul ridwan. Ni sebagai sumpah bai'at taat, panggil bai'atul ridwan ni kalau kita nak i'rab jadi mafhumullah dah. Dan padanya bay'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbai'atkan Nabi sebagai bai'atul ridwan. Apa makna bai'atul ridwan? Bai'ah yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah setia mendapat keredaan Allah Taala. Hak radhiyallahu anhum wa radu'an. Tu. Allah Taala redha kepada mereka ni. Bai'atul ridwan. Sumpah situ. Tu hak kita duk ngaji dalam Jauharah tu kan, ya ada kan dah. Ada tertib dia tu apa wa afdalum apa Allahumma salli sayyidina Muhammad dalam Jauharah tauhid katakan wa sabuhu khairul quruni fastami' fatabi'ul liman tabi' wa khairuhum man wulliyan khilafa wa amruhum fin fadlikal khilafa la jalihumu qaumun kiramun barara iddatuhum sittun tamamul ashara fa ahluhdin apa fa ahlu badrinil azimi sya'ni. Lepas pada sahabat pergi mari pangkat-pangkat dia 10 orang yang digembira dengan syurga. Orang panggil 10 sahabat yang Nabi beritahu baik dengan syurga dah ketika hidup lagi. Lepas pada 10 orang tu biar pula ahli Badar. Hak perang Badar sekali dengan Nabi tu puak tu lebih nama lepas Badar tu. Lepas pun ahli Badar tu biar baik wa ba'du fa ahluddin dan puak ahli Uhud. Ahli Uhud lepas pada ahli Badar. Fa bai'atur ridwani. Bai'atur ridwan ni nama lepas pada perang puak perang Uhud lagi. Kelah dia tu, kelah di sisi Allah Taala kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka tu lepas pada tu. Nampak tu dah? Tu. Habis itu dia pengkat-pengkat dia. Ni bai'atul ridwan namanya. Di manakah bai'u tu? Di bawah pohon kayu, tahta syajarah dalam ayat Quran sebut. Tu tahta syajarah di bawah pohon kayu. Pohon kayu orang panggil pohon kayu bai'atul ridwan. Pohon kayu di Hudaybiyah tu lah. Di bawah satu pohon kayu. Habis itu. Lepas tu pohon kayu tu macam-macam duk khilaf lepas pada Nabi klik ke Mekah tu. Lama pula duk khilaf sahabat. Betul mana kita duk jadi bai'ah itu Kalau situ tempat mulia, tempat mustajab, tempat yang baik. Duk khilaf pula. What's pound ni? Akhirnya Sayyidina Umar buat keputusan kerak belaka, tebal belaka. Takut-takut sahabat pakat-pakat mari duk tupu situ pula jadi tempat jadi mari duk buat puja ke no. Takut juga. Moga duk khilaf banyak. Tak tahu kata hak mana. Akhirnya saya nak buat keputusan tebal belaka. Tebal pau tu. Bukan kata tebal pau hak di akad bai'ah. Moga tak tahu kata hak mana. Tak. Tak tahu kata hak mana sebab tu tebal belaka tu. Tu. Habis itu. Moga hidup pegang dari pegang tak kena tepat dia. Maka jadi tebal. Sayyidina Umar. Tu di bawah pohon kayu tu. Atas syajarah namanya. Sekat tu dulu dah. Dan padanya pada tahun 6 tu juga sangat lapar. Maksudnya sangat apa lapar? Tiada hujan. Sangat kemarau. Tu maksudnya gitu. Habis itu. Yalah dah Nabi minta hujan. Apa dah tahu tu? Nabi minta hujan. Hujan lebat pula. Lepas Rasulullah minta hujan turun mari 3 hari 3 lah. Tak betul-betul turun. Dah. Tengok insya-Allah kita hubung semula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna على لظى أشربنا علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أن أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى كدعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا